Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan dan semua yang setia mengikuti pengajian kita, dan insya-Allah kita pada pagi hari ini kita akan teruskan pengajian menggunakan kitab latihan kaedah kata dasar Al-Quran, kitab yang merah tu, iaitu pada muka surat 93. Salawat dan salam kita hadiahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalah lagi pada hari Jumaat ni kita kena memperbanyak salawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi alhamdulillah kita sudah memasuki latihan yang ke-9, betul lah Ustaz Izwan? Latihan ke-9. Jadi kita sudah banyak mengerjakan latihan, dan latihan ke-9 ni berkenaan dengan ismul fa'il. Tepatnya kita sekarang pada latihan yang 9.4, iaitunya pada muka surat 93. Muka surat 93. Jadi boleh tuan-tuan dan puan-puan buka dan bersedia untuk bersama-sama kita menjawab latihan ni, dan kita kena mengungkap fakta atau mencari apa sebab jawapan dia, kenapa jawapan dia macam tu. Kena kita, insya-Allah kita akan bincangkan bersama-sama. Semoga saja Allah mudahkan kita dalam membahas latihan ni. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi insya-Allah pada muka surat 93 ni kita akan membaca, iaitu dan membahas surah Al-Baqarah ayat 177. InsyaAllah saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah. Laisal birra bukan alaysa. Laisa, betul. Laisal birra. Okey. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan ayat 177 dalam surah Al-Baqarah. Di kita di sini dalam ayat ni, sini dah disenaraikan perkataan-perkataan yang akan menjadi latihan, dan kita kena tentukan adakah perkataan-perkataan yang telah disenaraikan ni iaitunya ismul fa'il. Jadi kita kena tentukan adakah perkataan telah disenaraikan ni betul ke tak dia ismul fa'il, atau dia bukan ismul fa'il. Jadi kita kena tentukan tu. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama, laisal birra an tuwallu wujuhakum. Bukanlah kebajikan itu an tuwallu wujuhakum, iaitunya bukanlah menghadap, tuwallu menghadapkan wajah kamu ke timur atau ke barat. Itu bukanlah kebaikan ataupun kebajikan. Jadi bukanlah dengan menghadapkan muka ke barat ataupun ke timur. Akan tetapi walakinnal birra, akan tetapi kebaikan tersebut adalah walakinnal birra. Cuma kita sebelum masuk kepada ayat selanjutnya itu al-masyriqa. Adakah al-masyriq? Sedangkan antuwallu wujuhakum qibala al-masyriq, ke arah masyriq. Masyriq ni timur. Masyriq.
qibalal masyriq. Jadi adakah masyriq dan maghrib sekali lah. Ini sebenarnya sini masyriq saja. Cuma dia sama saja masyriq dengan maghrib. Adakah ini ni termasuk kepada ismul fa'il? Pertama tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tengok kepada wazan dia. Cara nak tahu dia pada wazan kan. Ni wazan ni apa ni? Wazan ni adalah maf'ilun kan. Ini wazan dia maf'ilun. Wazan dia maf'ilun. Sebenarnya kalaulah dia ismul fa'il, mestilah wazan dia apa? Muf'ilun. Mesti dia macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Mesti wazan dia muf'ilun atau sini ni mush. Jadi mush atau mugh. Jadi kena pakai mim dia baris depan. Kalaulah dia ismul fa'il. Tapi sebabkan dia bukan ismul fa'il, iaitunya dengan kita tengok sini mim dia baris atas. Ni bukan ismul fa'il ya. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Dari segi wazan ya, kita tahu. Ataupun dari segi makna, masyriq ni makna dia apa? Timur. Maghrib makna dia barat. Itu tu bukan menunjukkan pelaku dari sebuah perbuatan. Kalaulah dia menunjukkan orang yang menulis, orang yang membaca, orang yang sujud, orang yang rukuk atau yang rukuk yang sujud, itu tu baru dia pelaku atau ismul fa'il. Tapi yang ini bukan. Betul ya, Ustaz Sultan ya? Okey. Berarti qibalal masyriq. Laisal birra bukanlah kebaikan tu dengan menghadapkan wajah kamu sama ada ke timur ke barat. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan tersebut adalah man amana billahi wal yaumil akhir, iaitunya dengan sesiapa saja orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan juga hari akhirat. Lalu adakah akhir al-akhir, adakah al-akhir ni termasuk kepada ismul fa'il? Kita selalu dengar kan? Kita selalu dengar yaumul akhir, akhirah tu adakah dia ismul fa'il? Al-akhiru ya. Al-akhir. Pasal tu kenapa bil yaumil akhiri, sebabkan dia ikutkan al-yaumi. Al-akhiru. Adakah yang ini ni ismul fa'il? Pada saja ni. Adakah dia ismul fa'il? Kita tengok pada wazan. Wazan ni apa ni? Al-fa'ilu. Al-fa'ilu. Wazan yang macam kita belajar semalam kan, ada wazan untuk ismul fa'il, itunya fa'ilun. Kita dah jumpa semalam yang ni, wazannya fa'ilun. Maknanya dari segi wazan kita dah boleh tentukan bahawasanya perkataan al-akhir termasuk kepada ismul fa'il. Okey. Ismul fa'il. Jadi al-akhir adalah ismul fa'il. Okey, dari segi makna pun makna dia yang akhir. Yang akhir tu kan menyatakan benda-benda yang terakhir. Maksud dia yang akhir, yang terakhir. Itu pun juga menyatakan ismul fa'il. Okey. Jadi wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Jadi birra, kebaikan tu apa dia? Man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Wal malaikah, dan juga kepada malaikat-malaikat. Wal kitab, dan juga beriman kepada kitab. Wan nabiyyin, dan juga beriman kepada nabi-nabi. Lalu adakah nabi-nabi ini termasuk kepada ismul fa'il? Adakah nabi-nabi termasuk kepada ismul fa'il? Nabiyun ini nama macam semalam kita yang ini bukan nabi ini adalah nama. Jadi dia bukan ismul fa'il. Dia nak maknakan nabi ya. Kecuali al-mursil, orang yang mengutus baru tu ismul fa'il. Tapi kalau nabi ini bukan Okey. Nabiyyin di sini ni nabiyyin itu bentuk jamak dia. Asalnya nabiyuna. Ni jamak mudzakkar sah. Untuk mufrad dan nabiyyun. Tapi nabi ni bukan ismul fa'il. Maknanya dia nabi. Nabi itu bukan ismul fa'il. Bukan menyatakan pelaku dari sebuah perbuatan. Okey, jadi yang kita jumpai
sebagai ismul fa'il apa sini? Iaitunya al-akhir. Baru itu ya. Yang lain belum. Malaikah. Okey, malaikah ni adakah dia? Bukan juga tuan-tuan dan puan-puan. Sebab malaikah ni kan nama. Nama. Malaikat, Nabi itu nama. Dia bukan ismul fa'il. Bukanlah nama yang menyatakan pelaku dan sebuah perbuatan. Jadi itu bukan. Itu nama biasa. Malaikat, Nabi. Okey. Dah. Wa atal mal. Berbeza dengan ataupun ata. Ini wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama. Dan orang-orang yang menunaikan atau yang memberikan, ata ni makna dia memberikan, al mala harta, dan orang yang memberikan harta ala hubbihi, harta yang dicintainya, yang dia tu yang sangat dicintai, yang dia cintai, dzawil qurba, kepada orang-orang yang terdekat, kerabat. Qurba ni orang terdekat, kerabat. Wal yatama, ini orang anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Di sini al miskin, al masakin. Adakah al masakin sebagai ismul fa'il? Bukan tuan-tuan dan puan-puan. Al-masakin ni bukan ismul fa'il. Dia nama macam al-malaikah tadi. Tapi al-masakin ni jamak daripada miskin. Jamak daripada miskin. Jadi dia bukan ismul fa'il ya. Okey. Dia bukan ismul fa'il. Dan dia pun wazan dia bukanlah, tak ada wazan yang sama. Kalau kita tengok dari segi wazan, miskin mif'il. Tak ada wazan ismul fa'il yang mif'il ya. Wabnas sabil, dan juga ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Wasailina wa fir riqab, dan orang-orang yang meminta-minta. As-sail wasailina wa fir riqab. Wasailina wa fir riqab. Wasailina as-sailin, wasailin. Okey, wasailina wa fir riqab. As-sailin, adakah dia ismul fa'il? Kita tengok Yang ya ni tanda-tanda dia jamak lah ni. As-sail. Jadi dia as-sailu. Maknanya wazan dia apa? Al-fa'il. Sama dia ni. Maknanya dia adalah ismul fa'il. Jadi kalau dari segi wazan kita dah tahu tuan-tuan dan perempuan maknanya apa? Makna dia adalah orang yang meminta-minta, pelaku dia. Orang yang minta-minta, orang yang meminta, dan orang yang peminta atau minta sedekah. Okey. Wasailina wa fir riqab, dan juga untuk memerdekakan hamba sahaya. Wa fir riqab ni untuk memerdekakan hamba sahaya. Wa aqamas solah, dan mendirikan solat. Wa ataz zakah, dan jadi yang beriman kepada, yang orang berbuat kebaikan tadi itu apa dia? Yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, beriman kepada Alkitab atau Al-Quran, beriman kepada nabi-nabi, meyakini adanya nabi-nabi. Lepas tu mensedekahkan harta dia. Lepas tu wa aqamas solah, dan dia mendirikan solat. Wa ataz zakah, dan juga dia menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim. Mufuna, adakah mufun ini termasuk kepada ismul fa'il? Al-mufuna, adakah dia ni ismul fa'il? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini kita kena tahu bentuk asal dia, sebabkan di sini ni ini bentuk dia yang dah diubah-ubah ni sebenarnya. Bentuk asal dia bukan macam ni ya. Tengok ya. Ini kan jamak dia. Ini asal dia ya. Al-mufu. Tuan-tuan dan puan-puan, ini sebenarnya
bentuk semula dia apa? Al-mufi. Aufa yufi ya. Al-mufi plus dengan waw dan nun sebabkan dia jamak. Jadi asal dia macam ni tuan-tuan dan puan-puan ya. Lepas tu dah kita buat macam ni, digabungkan dia. Yang ini ni tak boleh macam ni. Ni tak boleh ni. Benda macam ni tak boleh ni. Kena yang mana kena buang? Kena buang yang ya ni. Mesti yang ya ni kena buang. Sebab kalau kita nak buang yang waw, maknanya dia tak lagi macam jamak muzakkar salim. Jadi kita kena buang yang ya dia. Yang huruf illah. Huruf illah ni yang dibuang. Okey, dah buang dah. Jadi dia macam mana? Al-mufiuna. Fiuna tak boleh. Susah. Jadi kena kita liimkanin nutq, atau untuk memudahkan, untuk membolehkan kita dalam mengucapkannya, kita buat yang baris bawah ni kita jadikan baris atas. Jadi dia macam mana? Al-mufuna. Jadi asal dia al-mufi. Asal dia macam ni ya, al-mufi. Cuma al-mufi ni apa wazan dia? Ini kita dah ada semalam saya senaraikan wazan untuk ismul fa'il. Salah satu dia ada wazan yang sama dengan al-mufi. Apa dia? Al-muf'ilu atau muf'ilun. Muf'ilun. Semalam kita dah buat ya, yang muf'ilun. Muf'ilun. Jadi okey, muf'ilun. Jadi kan sama ni. Mufi dengan muf'ilun. Cuma kan yang ni kenapa tak dhammah? Sebab ini kan isim mangkus. Kalau tuan-tuan dan puan-puan belajar dalam ilmu nahwu, ada isim nama dia isim mangkus. Ujung ni tak ada bagi baris dhammah. Dhammah dia dhammah muqaddarah. Okey? Okey. Okey, dah sampai sini. Yang muf'ilun ini wazan dia dan ini asal dia. Lalu adakah muf'ilun ni sebagai wazan ismul fa'il? Betul, dia adalah wazan ismul fa'il. Maknanya apa? Asal dia adalah aufa, yufi. Maknanya dia apa? Menepati. Kalau al-mufi, orang-orang yang menepati janjinya. Jadi al-mufuna, orang-orang yang menepati janjinya. Al-mufuna bi ahdihim, orang-orang yang menepati janjinya. Ahdihim, janji mereka. Idza, jikalau ahadu, jikalau mereka ni berjanji. Jikalau mereka berjanji. Jadi kalau ini termasuk pada kebaikan. Pertama beriman, lepas tu bersedekah, lepas tu mendirikan solat, lepas tu menunaikan zakat, lepas tu menepati janji. Itu dia ada kebaikan-kebaikan dia. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i. Dan juga orang-orang yang as-sabir. As-sabir. Ini samalah macam tadi yang tadi tuan-tuan dan puan-puan ya. As-sabir. Was-sabirina. As-sabirina. Jadi as-sabirina, adakah dia ni termasuk kepada ismul fa'il? Pertama kita buanglah ni dulu. Ini kan penanda dia jamak muzakkar salim. Jadi bentuk asal dia apa? As-sabir. Jadi ini kan wazan dia apa? Al-fa'il. Al-fa'il. Maknanya betul lah. As-sabir ni termasuk kepada ismul fa'il. Wazan dia fa'ilun. Tadi kita dah bincang ya, maknanya dia sama macam yang tadi ya. Al-akhir, as-sa'il. Sama dah ni. As-sabir dari segi wazan kita dah tahu. Lalu makna sabir ni apa? Orang-orang yang sabar, yang melakukan sikap sabar. Jadi tu maknanya betul lah dia pelaku. Jadi was-sabirina, orang-orang yang sabar fil ba'sa'i wad-dharra.
Orang-orang yang sabar sama ada dalam baksa. Baksa ni makna dia kesulitan. Wad-dara ataupun dara ni makna dia penderitaan. Jadi dalam kesusahan ataupun kesulitan, lepas tu dalam penderitaan, dalam masa ada banyak dia menderita, dia tetap bersabar. Jadi apa saja kebaikan tu? Yang pertama, beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada Al-Quran, kepada nabi-nabi, menyatakan nabi-nabi ada. Lepas tu menunaikan, bersedekah. Lepas tu mendirikan solat. Lepas tu apa lagi? Menunaikan zakat. Lepas tu yang kelima menepati janji. Yang keenam, sabir. Artinya orang-orang yang sabar. Itulah orang-orang yang berbuat kebaikan, yang dinamakan kebaikan, ya. Sabar sama ada dalam susah ataupun sama ada dalam ketika dia menderita. Jadi sabar tu ketika susah. Kalau sabar dalam kesenangan tu bukan sabar nama dia. Okey. Wahinal ba's. Wahinal ba's ataupun dalam masa peperangan. Ba's ini boleh dianggap sebagai peperangan. Okey. Ulaikal ladzina sadaqu. Mereka itulah orang-orang yang benar. Sadaku, mereka itulah orang-orang yang benar. Okey. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Okey. Al-muttaqun, adakah al-muttaqun ni termasuk kepada ismul fa'il? Kalau tak silap saya, kita dah pernah bincang al-muttaqun ni. Bila? Kalau tak silap saya, semalam ya. Semalam dah ada. Boleh kita ulang sedikit. Al-muttaqun. Al-muttaquna. Okey. Al-muttaquna. Yang waw ni, waw dan nun penanda dia jamak. Jadi al-muttaqu. Sini asal dia bukan al-muttaqu, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Asal dia apa? Al-mutaqi. Al-mutaqi asal dia. Lepas tu macam mana berubah dia, Ustaz? Berubah dia. Yang waw diubah jadi ta. Baris tetap sukun. Ni perubahan dia. Okey. Sebabkan dia bergabung dengan waw dan nun macam yang tadi ni. Dia bertemu, yang ya ni bertemu dengan waw ni, ya ni kena buang. Sama macam tadi, ya. Ya ni kena buang. Jadi macam mana dia? Al-muttaquna. Jadi macam tu. Yang ni bagi baris atas. Sama dia cara dia. Cuma cara dia yang berbeza sedikit tu, yang ni lah. Yang waw ni ubah jadi ta. Okey. Itulah sedikit perubahan dia. Jadi kita pun dah berbincang yang ni semalam. Apa maksud dia? Adalah orang-orang yang bertakwa. Cuma wazan dia apa ni? Wazan dia adalah al-mufta'ilu. Al-mufta'ilu. Al-mutaqi. Al-mutaqi. Al-mufta'ilu, ya. Al-mufta'ilu. Okay, al-mufta'ilu. Jadi ini wazan dia. Al-mufta'ilu termasuk kepada wazan ismul fa'il. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada berapa ismul fa'il di sini? Yang pertama adalah al-mufuna, lepas tu al-akhiru, lepas tu as-sabirina, lepas tu al-muttaquna. Jadi lepas tu as-sa'ilina. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, ismul fa'il yang dia punya. Jadi kita nak ambil jadi tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah tuan-tuan dan puan-puan bagi tanda right. Bagi yang belum isi, ya. Bagi yang sudah, sila dicek jawapan dari tuan-tuan dan puan-puan, ya. Okey, cuma kita nak bagi makna dia. Jadi laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan tu dengan menghadapkan wajah kamu ke timur ataupun ke barat. Tetapi kebaikan tersebut, pertama apa dia? Beriman kepada Allah, hari akhir. Lepas tu kepada adanya malaikat. Lepas tu kepada kita, Al-Quran. Itu kepada nabi-nabi. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wa atal ma'ala ala hubbihi dhawil qurba. Memberikan sedekah
bersedekah. Kita kena mudah tangani, kita kena biasakan untuk bersedekah. Sebab itu termasuk pada kebaikan. Lepas bersedekah, tapi bersedekah ni boleh kepada siapa saja, kerabat ke, anak-anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil, ataupun orang minta-minta. Boleh kita bersedekah, ya. Okey. Lepas tu wa aqamas salah. Selepas bersedekah, orang-orang yang menunaikan solat, wa atas zakah, dan juga menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim. Lepas tu dia menepati janji. Jadi janji ni memang kena tepati. Janji, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ingkar dengan janji. Was-sabirin, yang sabar. Dan dia kena sabar, sama ada dapatkan kesulitan, penderitaan, kena sabar. Kena sabar dengan semua cabaran yang ada di dunia ni. Wahinal ba's, sama. Ulaika alladzina sadaqu, mereka itulah orang-orang yang betul-betul, yang memang benar orang yang betul. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan pengajian kita pada pagi hari ini. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa kembali pada esok hari, iaitunya kita akan berbincang lagi pada muka surat 94. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, sila dibaca-baca terlebih dahulu. Bukan esok hari ya, hari Isnin ya. Esok cuti ya. Jadi insya-Allah hari Isnin kita jumpa kembali. Sila tuan-tuan dan puan-puan bincangkan terlebih dahulu ataupun dibahas sendiri-sendiri muka surat 94. Jadi dan tuan-tuan dan puan-puan carilah sana tu mana ismul fa'il dia punya. Itu saja dulu pembahasan kita pada pagi hari ini. InsyaAllah sekejap lagi Ustaz Farid akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk mengkaji mengenai kamus kata dasar. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan mungkin tunggu dalam 2 minit ke 3 minit macam tu. Jadi ini saja dulu pembahasan dari saya. Saya minta maaf atas segala kekurangan saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulislah, kalau tak tulis, dah tulis. Kalau dah hafal macam tu, tulis dah semua. Dah tulis. Hafal dulu. Boleh sampai kamu guna habis sudah tu. Satu tak tidak ifadah. Ifadah. Jadi kamu sampai Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini berada pada Qamus Al-Quran. Kita mulakan dengan huruf Mim. InsyaAllah ta'ala hari ini bermula pada huruf Mim. Muka surat 183. Okey, Mim. Tuan-tuan lihat bila sebut Mim, Hamzah, Ya,
Di situ adanya mi'atun dan juga mi'ah, 100. Okey. Imsah saburah. Ini perkara yang penting tuan-tuan. Sebab apa kita tengok, kita dalam misi mencari dua kotak merah, dua bar. Tuan-tuan lihat, mi'ah dia adalah kita panggil di antara bilangan. Sebab maknanya 100. Okey. Fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa in yakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Mi'atun akhirnya mahzufun, dihazafkan. Mi'atun. Aitu mi'atun. Ada yang dihazafkan akhir dia. Apa dia akhir dia? Akhir dia ta. Ta tu dihazafkan. Jadi aitu darahim. Fa'amma'at, iaitu surat zata mi'ah, jadilah dia 100. Ya, tapi ni yang jarang gunalah. Tak digunakan, tak perlu kita susah-susah. Dia termasuk dalam usulul a'dad. Apa itu usulul a'dad? Iaitu usul dalam bilangan-bilangan. Usul dalam bilangan-bilangan ni ada dipanggil ahad. Ahad. Yang satu lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahad. Ada dipanggil asyarat, 10, 20, 30, 40 sampai 90. Yang ketiganya dipanggil sebagai mi'at, iaitu ratusan, 100, 200, 300, 400. Yang keempatnya dipanggil uluf. Uluf ni makna ribuan. 1,000, 2,000, 3,000. Okey, nampak? Ahad, asyarat, mi'at dan juga uluf. Ulufun. Itu 4 yang usul yang asal. Walaupun ada million, ada miliar, tapi tak, itu tak apalah. Cukup sekadar 4 tu usul dia. Tuan-tuan, saya nak tunjuk di papan putih sekarang ni. Dia ada 2 resam penulisan. Boleh terus pancar ke papan putih, insya-Allah taala. Dalam ilmu resam penulisan, tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, dia kita boleh tulis begini. Okey. Tuan-tuan, yang asalnya ni. Asalnya ni. Zaman dulu tak ada titik. Setakat rumah aja. Mim macam ni. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Orang akan salah faham, akan kata minhu. Nampak tak? Untuk membezakan daripada itu, sepatutnya kita nak sebut di sini adalah bukan minhu, mi'atun. Tapi zaman dulu tak ada. Tak ada titik, tak ada apa. Orang tak boleh nak baca. Orang akan minhu. Untuk membetulkan, dikhawatiri kesalahfahaman orang pada ketika itu, maka resam diubah menjadi ini. Jadilah mim alif tak. Maknanya bukan minhu, tetapi maksudnya apa? Mi'atun. Orang akan faham. Nampak gambaran tu. Tapi dua-dua ni betul. Tuan-tuan tulis macam ni pun betul, macam ni pun betul. Dari segi ilmu resam. Tetapi asalnya adalah yang bawah tu. Mi'atun asalnya. Okey. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terus mencari 2 bar. Muka surat 184. Madda. Mim dal dal. Madda yamuddu makna panjangkan, lebarkan. Maddun makna pemanjangan, keberterusan. Amadda membantu.
Madadun, iaitu penambahan ataupun bantuan atau pertolongan. Mumaddadun, yang dipanjangkan. Midadun, da'wat. Muddatun adalah tempoh. Muddah, tempoh. Tuan-tuan lihat lihat di mana ya? Tengok mim dal-dal dalam Quranul Karim. Tuan-tuan lihat aslul maddi ni adalah jar. Maddi ni makna menarik lah, jar, menarik. Menarik. Makna jadi tarik jadi panjang, jadi lebar. Okey. Kalau sebut muddah adalah tempoh, dia panggil waqtul mumtad. Waqtul mumtad, iaitu waktu yang dipanjangkan. Itu dia panggil muddah, tempoh. Kalau middah makna lain pula, baris bawah mim tu jadi makna cedera. Nampak maddan nahru. Nahrun akhar wa maddahu. Madadtu aynayya ila kadha. Madadtu aynayya ila kadha. Madda, daripada madda. Apa maksudnya menarik pandangan mata ke arah semikian? Makna dia akan panjangkan pandangan mata. Kita lihat wala tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Juzuk 16. Akhir sekali 16. Page yang terakhir. Muka surat 321, pada ayat yang ke-131. Nampak tak? Wala tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi. Dan janganlah kau tujukan pandangan matamu, panjangkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan daripada mereka. Panjangkan, tarikkan pandangan kamu kepada nikmat golongan orang yang Allah beri nikmat yang banyak. Jangan. Alam tara ila rabbika kaifa madda dhilla. Tidakkah kamu melihat kepada Tuhan kamu bagaimana dia memanjangkan bayang-bayang? Nampak Okey. Kebanyakan apa yang datang al-imdad, amadda yamuddu, amadda yumiddu, amadda yumiddu imdadan. Imdad ni kebanyakan datang untuk benda yang disukai, pada orang yang disukai, imdad. Adapun madda yamuddu maddan, maka itu adalah untuk perkara yang makruh, perkara yang tidak disukai, untuk orang yang tidak disukai. Contoh dalam Quran kita lihat, wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. Nampak? Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa jannatin wa uyun. Yumdidukum rabbukum bi khamsati alaf. Nampak? Atumiddunani bimalin fama atallah. Okey?
wa namuddu lahu minal azabi madda. Sekarang kita nak korek, bongkarkan ayat-ayat yang dalam Quranul Karim. Kita bedah Quran. Kita lihat, wa amdadnahum bifakihatin wa lahmim mimma yashtahun. Pada muka surat 524 ayat yang ke-22, kami berikan kepada mereka tambahan, amdadnahum, tambahan buah-buahan dan juga daging. Nampak tak? Okey. Jelas Kemudian muka surat 524 ayat berapa ni? 22. Kemudian kita lihat lagi dalam itu semua daripada amadda yumidu, untuk benda yang baik lah, orang yang disukai. Juzuk 18, tuan-tuan tengok dua lain juzuk 18. Daripada amadda yumidu lepas ni baru kita bincang madda yamuddu. Amadda yumidu juzuk 18 dua lain. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. Nampak numidduhum ayat 55 suratul Mukminun, ayat muka surat 345. 345 ayat ke berapa ni? 55. Adakah mereka fikir bahawa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu bererti bahawa kami memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Numidduhum makna berikan kepada mereka. Okey. Juzuk yang keempat, tuan-tuan tengok. Juzuk yang keempat. Nampak tak? Juzuk yang keempat, dua lai semuka. Tuan-tuan lihat muka surat 66 ayat ke 125. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Okey. Ya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerangmu dengan tiba-tiba, nescaya Allah menolongmu. Allah akan menolong kamu dengan 5,000 malaikat, memberi pertolongan 5,000 malaikat. Okey. Jelas sekarang kita lihat pula perkataan yang kedua yang dikatakan madda yamuddu, bukan amadda yumidu tapi madda yamuddu, sulasi mujarrad. Wa namuddu lahu minal azabi madda wa narisuhu ma yaqulu wa ya'tina faruda. Surah Maryam akhir sekali, juzuk 16, akhir surah Maryam. Muka surat yang ke-311 ayat ke-79. Kalla, tidak sama sekali. Sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal azabi madda. Kami akan menulis apa yang dia lakukan. Sanaktubu ma yaqul wa namuddu lahu minal azabi madda. Dan kami akan memanjangkan azab untuknya secara sempurna, dengan sepanjang-panjangnya. Itu untuk azab tu nampak madda yamuddu. Bukan amadda yumidu, bukan. Madda yamuddu. Okey. Lagi wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Okey. Ini di juzuk 1 ni. Awal sekali. Muka surat 3 ayat ke-15. Allahu yastahzi'u bihim. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terumbang-ambing dalam kesesatan. Wa yamudduhum, membiarkan mereka, memanjangkan mereka dalam kesesatan, dalam kebingungan. Nampak
Madda yamuddu wa yamudduhum. Kemudian pada ayat surah akhir surah Al-A'raf sebelum masuk surah Al-Anfal. Tuan-tuan buka muka surat yang ke-176 ayat 202. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Yamuddunahum, nampak tak 202 tu. Teman-teman mereka orang kafir dan fasik membantu syaitan-syaitan dalam menyesatkan dan mereka tanpa henti-henti membantu dalam kesesatan, membantu syaitan dalam kesesatan. Nampak? Itu madda yang mudah untuk benda yang makruh yang tidak disukai. Dan juga mad untuk mahbub pun boleh, untuk makruh, untuk benda disukai, benda tidak disukai pun boleh. Wa inna ma huwa min qawlihim madadatud dawata amudduha walau ji'na bimithlihi madada. Nampak? Madada. Makna ada juga madda dengan makna amadda. Okey, tuan-tuan lihat akhir surah Al-Kahfi juzuk 16. Muka surat 304. Ayat ke-109. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Okey, nampak madada. Walaupun kami bawa datang, kami bawa datang seumpama lautan, madada, dakwat, tinta. Kita lihat sab'atu abhurim juzuk 21. Muka surat 413 ayat 27. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduh, nampak? Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Ayat 27 suratul Luqman. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, nescaya tidak akan selesai dituliskan kalimah-kalimah Allah, tak akan selesai. Yamudduhu min ba'diha, Allah tambahkan lagi selepas daripada itu, selepas satu lautan. Allah Ta'ala tambah selepasnya 7 lagi laut. Tetap tak akan habis. Ditulis nikmat-nikmat Allah. Maknanya ada ketikanya madda, okey, dia bukanlah makna amadda yumiddu, tetapi ada ketikanya madda tu memang maknanya boleh dua, untuk orang yang dikasihi atau orang yang tidak disukai. Boleh? Okey. Jelas?
Perkataan yang berikutnya adalah kita panggil Madinatun daripada mim dal nun, jamak dia madain, bandar-bandar. Madinah fa'ilah 'inda qaumin wa jam'uha mudun. Madinah jamak dia madain, bandar-bandar, ataupun jamak dia mudun pun boleh. Okey. Ada jadikan yaj'aluna al-mim zaidah. Madinatun jamak dia mudun ataupun madain. Wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaqi la ta'lamuhum. Wa jaa'a min aqsal madinati ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. Jelas semua Madinah makna bandar. Cukup sekadar itu dulu. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam bab muka surat 184, perkataan mim ra marra yamurru, dan juga marida yamrudu dan mara yumari. Insya-Allah taala, tanpa melengahkan masa, kita terus dalam bab tadabbur Al-Quranul Karim. Kita refresh balik kerana dah beberapa hari kita tak bersesi tadabbur. Mungkin tuan-tuan ada yang sudah pun terlupa, maka kita sentuh sikit sebelum kita masuk bab baru pada minggu hadapan. Kita lihat tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang sikit Dalam bab yang tuan-tuan perlu tahu, ayat yang kita bincang, walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim zar'an wa qala hadha yawmun 'asib. Surah Hud ayat 77. Walamma an ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim zar'an wa qalu la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat minal ghabirin. Dalam suratul Ankabut ayat ke-33. Tuan-tuan lihat ditambah an tu selepas lamma, walamma anja'at dalam suratul Ankabut. Berbeza dengan suratul Hud. Walaupun kisah yang sama, apa siyaqul qissah, rentetan ataupun konteks cerita dalam suratul Ankabut nak bagi tahu hadhihi ziyadah min iddati wujuh. Ada beberapa ekstra, ada beberapa penambahan dari aspek yang berbeza. Antaranya afadha fi dhikril qissati fi suratil Ankabut akthar mimma huwa fi Hud. Allah Ta'ala menyebutkan melimpah. Allah Ta'ala sebut banyak dalam menyebut kisah dalam surah Ankabut, lebih banyak daripada apa yang Allah Ta'ala sebutkan kisah dalam surah Hud. Itu perlu kita tahu. Faqad zakara fiha, sesungguhnya Allah Ta'ala telah sebut di dalamnya sifat-sifat kaum Lut yang buruk yang Allah Ta'ala belum menyebutnya dalam surah Hud. Contohnya dalam surah Al-Ankabut ayat 28-29. A'innakum lata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. Jelas nampak tak? Sesungguh ada innakum lata'tuna ar-rijal, sesungguhnya kamu telah mendatangkan perkara yang fahishah. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang mana sebelum tak ada seorang pun buat benda tu.
Innakum lata'tunar rijal, adakah sesungguhnya kamu mendatangi lelaki, wa taqta'una sabil, dan juga kamu membuat qati'u tariq, merompak, wa ta'tuna fi nadikumul munkar, kamu telah datangkan dalam perjumpaan dalam waktu berkumpul ramai-ramai di khalayak ramai, kamu datangkan perkara yang mungkar. Ada yang kata kentut dalam majlis kuat-kuat. Walam yazid fi hud ala an qala, dan juga Allah Ta'ala tak menambah dalam surah Hud. Allah Ta'ala kata wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at, yang sebelum ini mereka selalu melakukan sayyi'at, perkara-perkara yang buruk. Tak sebut apa benda, ditafsirkan mengenai dengan perbuatan buruk, apa yang dalam surah Al-Ankabut tidak disebut dalam surah Hud. Sudah pasti apabila maqam italah, panjang lebar, detail, sudah pasti disebut dalam suratul Ankabut, maka disebutlah an limunasabati siyaqil italah, nak bagi tu sesuai apa itu, sesuai siyaqul italah wa tafsil. Siyaq iaitu konteks, panjang-panjang diletakkan an, yang pendek tak diletakkan an. Tadi satu aspek yang lain, iaitu Nabi Lut alaihi salatu wasallam dengan kaumnya, sempitnya Nabi Lut dengan kaumnya dalam surah Al-Ankabut, wa kana azhar wa asyad, iaitu lebih terserlah, lebih dahsyat berbanding apa dalam surah Hud. Sebab itu dia letakkan an. Kama yabdu, seperti mana zahir, anna taraqqaba Lut, iaitu memantau Nabi Lut lil khalas min qaumihi, iaitu untuk berlepas diri daripada kaumnya, disebut dalam konteks surah Al-Ankabut. Konteks cerita Nabi Lut ini lebih jelas berbanding Nabi dalam surah Hud. Dan ada beberapa perkara juga untuk diberitahu, beberapa tempat dalam dalam kisah Al-Quran. Di antara surah Al-Ankabut, walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim zar'an wa qalu la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat minal ghabirin. Dalam surah Hud, walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim zar'an wa qala hadha yawmun 'asib. Ditambah pada ayatul Ankabut firman Allah Ta'ala, wa qalu la takhaf wa la tahzan inna munajjuk. Di antaranya doa Nabi, siapa ni? Doa Nabi Lut alaihi salatu wassalam kepada Tuhannya supaya Allah Ta'ala bantu Nabi Lut ke atas kaumnya selepas mana mereka mendustakan kaumnya. Mereka minta disegerakan azab. Mereka kata, i'tina bi'adzabillahi in kunta minas sadiqin, datanglah kepada kami azab Allah sekiranya kamu orang-orang yang benar. Qala rabbi unsurni 'alal qaumil mufsidin. Dia berkata, wahai Tuhanku, unsurni, bantulah aku. 'Alal qaumil mufsidin, ke atas kaum yang telah rosak. Tidaklah perkara tersebut dalam surah Hud, hanya ada dalam surah Al-Ankabut. Fa innahum lam yasrahu, sesungguhnya mereka tidak disebut, dengan pendustaannya. Walam yada' li nafsi binasri, dan mereka juga tidak menyeru untuk diri mereka untuk memberi pertolongan. Okey. Wa minha at-tasrih, di antaranya perkataan yang jelas tasrih dengan lafaz tanjiyah, dan juga datangnya faraj dalam suratul Ankabut. Dua kali pula tu. Yang pertama ketika mana Nabi Ibrahim, ketika mana dia berkata kepada malaikat Allah, ketika mana malaikat Allah berkata kepadanya, lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin,
kami akan selamatkannya dan juga keluarganya, melainkan isterinya Nabi Lut. Dia di kalangan orang-orang yang tertinggal di belakang. Wa marrah ma'a Lut nafsahu, satu kali bersama Nabi Lut itu sendiri. Idh qalu lahu, ketika mana mereka kata kepada Nabi Lut, inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat minal ghabirin. Nampak Jelas? Satu suratul Ankabut ayat 32, satu lagi surah Ankabut ayat 33. Walam jari, tak datang pun seumpama ini dalam surah Hud. Kerana inilah elok sebutan an dalam suratul Ankabut, tidak dalam surah Hud, kerana nak memelihara al-tabassut, itu secara dibentangkan secara panjang lebar dalam menyebut kisah dan idhafahkan pada kisah tersebut. Walid dalalati ala istitalah, dan untuk menunjukkan ke atas istitalah al-waqt, panjang masa, wa tulur taraqqub, dan juga lama renungannya, perhatikan dan juga penantian. Wa huwa ta'bir fi ghayatil jamal. Inilah kita nak bagi tahu cantiknya, kemuncak kepada cantiknya ta'bir, uslub, struktur ayat Quranul Karim. Seumpama dengan tambahan ini untuk intizar firman Allah Ta'ala dalam kisah tu Yusuf alaihi salatu wasalam, falamma ja'al bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Surah Yusuf ayat 96. Ditambah an selepas lamma. Nampak Kerana apa? Kerana munasabah halatul intizar wa taraqqub, menanti. Allati kana yamurru biha Nabi Allah Yaqub, yang mana telah melalui Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wasalam. Faqad kana syadidul lahfa ala ru'yati waladihi, dia sangat teringin nak tengok anaknya. Di antara perkara yang maklum diketahui bahawasanya seseorang fi misli hadhihi lihalin, pada seumpama ini dalam satu situasi, yastatilu kullu lahzah tamurru bihi, fa faslu baina lamma wa maji'ul bashir wa ba'id bainahuma isyarah ila syu'ur bil istitalah al-waqt wa tul al-intizar wa la yuaddi intisal lamma bi syart ma yuaddi hadha al-fasl al-jamil. Jadi bila letakkan an selepas lamma, nak bagi tahu ada pemisahan. Bukan on the spot lah, ada pemisahan. Datangnya berita gembira dan juga penantian, dan juga panjangnya penantian, mengisyaratkan kepada asy'ur bi istitalah waqt, iaitu panjangnya waktu dan juga panjangnya penantian. Dan tak boleh membawa penyambungan lamma dengan syarat. Tak boleh. Lamma dengan syarat tak dibenarkan. Tidak boleh menyambung lama dengan syarat ma yuaddihi hadzal fasl jamil. Okey. Insya-Allah taala kita akan masuk lagi pada masa akan datang perbahasan ini. Insya-Allah taala kita akan bersambung. Subhanallah, tekan butang share sama-sama mengambil istifadah manfaat. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.